Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 3 iaitu subtopik 8.4 keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Apa yang akan kamu perolehi pada akhir pembelajaran hari ini? Kamu seharusnya dapat merumus keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Semasa menghadapi kemarahan kuasa barat, pemerintah tempatan dan juga sokongan pembesar negeri telah berjaya membawa kemakmuran negeri serta melambatkan perluasan kuasa British di tanah Melayu. Kemudian selepas berlakunya perluasan kuasa British, pemerintah-pemerintah tempatan dapat pula mempertahankan institusi beraja, memperjuangkan hak dan kebajikan rakyat seperti kemajuan pendidikan, penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran kerajaan dan juga penubuhan regimen askar Melayu Diraja. Aspek yang pertama adalah kemakmuran negeri. Kita cuba lihat bagaimanakah kemakmuran negeri di Johor, Perak dan juga Kedah. Di Kedah, semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah, kewibawaan Perdana Menterinya iaitu Wan Muhammad Saman telah menjadikan Kedah sebagai negeri jelapang padi. Manakala di Perak pula, perlombongan biji timah yang telah dimajukan oleh Tengku Menteri Ngah Ibrahim di Larut dan juga peranan Sultan Ismail di Lembah Kinta telah menjadikan Perak sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Di negeri Johor pula, kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran, pemodenan dan kemajuan telah memakmurkan ekonomi Johor. Pemodenan dalam pentadbiran dan ekonomi telah berjaya menarik ramai pelabur asing untuk melabur dalam sektor-sektor pertanian seperti penanaman gambir dan lada hitam. Sultan Abu Bakar pula telah mengabadikan sumber hasil pertanian yang telah membawa kemajuan ekonomi Johor dengan menjadikan motif lada hitam dan gambir sebagai awan larat pada semua peralatan istana dan kerajaan. Sabah dan Sarawak juga tidak kurang hebatnya jika dibandingkan dengan negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu dari segi kemakmuran negeri. Ekonomi di Sarawak dan Sabah telah berlaku dengan rancak sebelum kedatangan kuasa barat lagi. Ini terbukti dengan kewujudan pelabuhan-pelabuhan di Kota Batu, Sandakan, Kuching, Santubong dan beberapa tempat lain di mana penduduk tempatan telah terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan yang disebutkan telah memperdagangkan menjadi pusat perdagangan bagi bahan mentah seperti hasil hutan, hasil laut yang semuanya diusahakan oleh penduduk tempatan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, penemuan hasil bumi iaitu seperti antimoni, emas, arang batu telah menyebabkan kuasa barat melihat potensi ekonomi di Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1820-an, Sarawak telah menjadi pengeksport utama emas, antimoni dan sagu. Manakala Sabah pula menjadi pengeluar hasil hutan seperti kapur barus, sarang burung serta hasil laut seperti mutiara dan sirip ikan hiu. Seterusnya, aspek kedua yang dapat kita lihat bagaimana pemerintah tempatan dapat menangani cabaran kuasa barat ialah dengan melambatkan perluasan kuasa British. Antaranya ialah penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang bagi Diri Terengganu telah membantutkan cita-cita British untuk meluaskan kuasanya. Kawalan Undang-Undang Tubuh terhadap kedaulatan negeri dinyatakan dengan tegas bahawa pemerintah tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing. British hanya berjaya menempatkan penasihat Am British di Johor selepas Sultan Abu Bakar mangkat dengan
desakan Sultan Ibrahim menandatangani Perjanjian British Johor pada 1914. Meskipun menerima penasihat British, Sultan Ibrahim Abu Bakar tetap memegang pada falsafah Johor mesti jadi Johor. Di Terengganu, pada tahun 1919, Terengganu merupakan negeri terakhir yang menerima penasihat British setelah Sultan Muhammad II didesak menandatangani perjanjian untuk menerima penasihat British. Berikut adalah garis masa perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu. Pada 1874, residen British telah ditempatkan di Perak, Selangor dan Sungai Ujong. Pada 1888, residen British telah ditempatkan di Pahang. 1895, residen British ditempatkan di Negeri Sembilan. Pada 1910, penasihat British telah ditempatkan di Perlis, Kedah, Kelantan. Pada 1914, penasihat British telah ditempatkan di Johor, manakala pada 1919, Terengganu menjadi negeri Melayu terakhir yang menerima penasihat British. Aspek yang seterusnya ialah kemajuan pendidikan telah berjaya membantu pembesar dan pemerintah dalam menangani cabaran kuasa British. Kehadiran British di negeri-negeri Melayu hanya memberi tumpuan kepada sumber ekonomi. British tidak memberi keutamaan kepada kemudahan pendidikan. Ini termasuklah pendidikan kepada golongan wanita. Atas desakan Raja-Raja Melayu iaitu melalui Durbar, kepentingan pendidikan anak watan telah dititik beratkan. Penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu telah dilakukan termasuklah penubuhan sekolah perempuan. Aspek yang keempat ialah penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja telah ditubuhkan oleh Yam Tuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Muhammad Ibni Yam Tuan Anta, Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar, Undang Luak Rembau iaitu Datuk Abdullah Dahan dan Raja di Hilir Perak iaitu Raja Chulan Ibni Sultan Abdullah. Raja-Raja Melayu dan Pembesar Melayu telah mendesak melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang perlunya pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak watan. Ini adalah penting untuk memelihara kedaulatan dan keselamatan negara. Pada tahun 1933, Kompeni Percubaan telah diwujudkan di Port Dickson Negeri Sembilan, kemudiannya bertukar menjadi Regimen Askar Melayu pada tahun 1935. Asas penubuhan pasukan ini adalah sebagai asas penubuhan pasukan tentera di negara kita yang kemudiannya dianugerahkan gelaran Diraja menjadi Regimen Askar Melayu Diraja. Logo dan moto iaitu taat setia, lambangkan keberanian pertahankan ketaatsetiaan kepada raja dan negara, tegakkan kesucian agama Islam dan pertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Pada tahun 1910 telah muncul generasi pentadbir Melayu apabila skim perkhidmatan takbir Melayu iaitu PTM ditubuhkan. PTM telah ditubuhkan untuk melatih orang Melayu menceburkan diri dalam pentadbiran negeri. Penubuhan PTM merupakan hak Raja-Raja Melayu bagi kepentingan anak-anak mereka. Akhirnya British sedar mereka perlu mendapatkan kerjasama elit Melayu bagi mengekalkan kedudukan di negeri-negeri Melayu. Pelantikan elit Melayu dalam pentadbiran British telah memberi peluang kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehendak British. Pegawai-pegawai Melayu boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu dan menduduki jawatan-jawatan tinggi. PTM dianggap eksklusif dengan prestij yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Antara pegawai PTM dan PATM yang terkenal ialah Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Said, Encik C. Bail,
Tunku Tan Sri Muhammad bin Tunku Besar Burhanuddin serta Tan Sri Nik Ahmad Kamil. Institusi beraja masih dikekalkan walau bagaimanapun, raja mesti menerima nasihat British, tidak boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya. Semua undang-undang yang dilaksanakan mestilah mendapat tanda tangan dan cap mohor Sultan sebagai pengesahan kepada undang-undang yang dilaksanakan di bawah pentadbiran British. Akhirnya, peranan pemerintah dan pembesar di Tanah Melayu telah berjaya mempertahankan institusi beraja. Raja-raja telah membuktikan kebolehan berdiplomasi untuk menangani cabaran barat sehingga institusi raja dapat dikekalkan dan berjaya dipertahankan. Perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu tidak berjaya menghapuskan kedudukan Raja-Raja Melayu. British hanya dapat mengambil alih pemerintahan pada peringkat pembesar negeri sahaja. Pembesar-pembesar negeri hanya digantikan oleh pegawai British. Jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan untuk menggantikan peranan pembesar tempatan. Kesimpulannya daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, kebijaksanaan Raja-Raja Melayu dan pembesar negeri dalam menangani cabaran perluasan kuasa barat telah dapat mempertahankan kesinambungan warisan bangsa dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Yang kedua, kesepakatan raja dan pembesar telah memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan bermuafakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kebijaksanaan pemerintah yang sentiasa cinta akan rakyatnya diibaratkan negeri sentosa rakyat sejahtera, negeri bersultan rakyat beraja. Kita seharusnya mengakui bahawa sumbangan pemimpin terdahulu adalah penting untuk dihargai oleh generasi muda pada masa kini.